أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang besar Tuan Kursi Surah An-Nasriyah. Seluruh jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, sahabat dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun di surau ini untuk sama-sama kita melaksanakan solat secara berjemaah. Dan juga pada pagi ini dapat sama-sama kita mengikuti kuliah subuh, ya. Mudah-mudahan dengan berpagi-paginya kita pada pagi ini akan memberikan keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala, dan seterusnya memberikan ganjaran syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, min kalam Sayyidil Mursalin, Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca umul kitab atau kita hajahkan bacaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, alim-alim ulama, serta pada penyusun hadis ini iaitu Imam An-Nawawi dan seluruh muslimin dan muslimat telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haddatsana wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja. Hadis ke-21 bab sabar. Abu Talhata faqubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni. Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi huwa askanu makana faqarrabat lahu al-'asha'a fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat
والصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تموات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمصاغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن Ubaidah. Kita baca dah. Kita baca makna dulu. Berarti muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik iaitu sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi Anas bin Malik berkata, Abu Talhah mempunyai anak yang sedang sakit. Abu Talhah ni berkahwin dengan ibu dia. Ibu dia bernama, ibu Anas ni bernama Ummu Sulaim, ataupun nama dia Rumaisah. Dan Anas bin Malik ni merupakan anak daripada suami yang pertama. Kemudian suami yang pertama bercerai. Bercerai sebab enggan masuk Islam. Kemudian berkahwin. Maknanya bila Anas sudah besar 10 tahun, dihantar kepada Nabi SAW untuk berkhidmat dengan Nabi. Kata Ummu Sulaim ni pada Nabi, wahai Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi lah. Tak ada harta nak bagi pada kamu. Inilah harta yang aku ada, maka ambillah anak aku. Untuk dia berkhidmat dengan kamu. Ini ibu Anas, iaitu Ummu Sulaim. Berkahwin dengan Abu Talhah. Berkahwin dengan Abu Talhah. Waktu tu Abu Talhah ni, waktu nak meminang Ummu Sulaim ni, dia dalam keadaan dia tak masuk Islam ni, dia kafir lagi. Abu Talhah ni orang Madinah. Lalu Ummu Sulaim ni tolak pinangan dia. Sebab dia kafir. Tak ada dia kata kamu ni kafir sebab kamu tak layak dengan aku. Dia cakap macam kamu tak layak dengan aku. Abu Talhah ni tak tahu pasal apa dia tolak pinangan aku. Jadi bila dia tanya balik, kan, Ummu Sulaim ni tak nakkan sebab dia ni kafir lagi. Kemudian Ummu Sulaim dia kata, aku tak letak mahar harta. Aku boleh kahwin dengan kamu dengan mahar kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya bila mengucap 2 kalimah syahadah, dia kahwinlah Abu Talhah ni dengan Ummu Sulaim. Ini nak ceritanya. Nak cerita kisah mereka ni, suami isteri. Abu Talhah mempunyai anak yang sedang sakit. Sewaktu Abu Talhah pergi anaknya itu meninggal dunia. Waktu dia pergi musafir. Dia tinggalkan anaknya dalam keadaan anaknya sakit. Kemudian ketika Abu Talhah pulang, ia bertanya. Ketika mana pulang daripada musafirnya, dia bertanya keadaan anaknya. Bagaimana
bagaimana kondisi anak kita, keadaan anak kita. Ya. Ummu Sulaim, ibunya anak itu berkata, anak kita lebih tenang. Maksud tenang tu, bila suami dengar tenang tu, maknanya okey lah. Tak sakit lah. Tapi Ummu Sulaim ni dia bagi tu tenang tu dengan maksud apa? Dia tak kabur lah anak dah mati. Dia dah dia dah mandikan anak dia, dia dah kapankan, dia dah selesaikan urusan anak dia. Jadi bila suami dia balik macam tak ada apa. Seorang isteri yang baik, isteri yang solehah, dia tak menampakkan cemas di hadapan suami dia. Dia nak bagi suami dia tenang, balik dia layan dia elok. Jadi dia kata anak kita lebih tenang. Kemudian isterinya Ummu Sulaim itu menghidangkan makanan, lantas Abu Talha pun makan. Kemudian setelah ia selesai makan, isterinya berkata, kuburkanlah anak itu. Kemudian pada harinya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maknanya so kuburkan anak tu. Maknanya terkejut juga. Tadi kata ada tenang anak lah. Jadi anaknya telah meninggal dunia. Kemudian Abu Talha datang kepada paginya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Beliau bertanya, apakah tadi malam kamu juga bersetubuh dengan isterimu? Abu Talha menjawab, ya. Beliau berdoa, wahai Allah kurniakanlah. Nabi berdoa, wahai Allah kurniakanlah pasangan suami isteri ini. Kemudian isterinya melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Abu Talha menyuruh saya, yakni Anas. Anasnya periwayat dari anak tiri lah, kepada Abu Talha, untuk membawa bayi itu kepada Nabi SAW dengan menyertakan beberapa biji kurma. Ini anak yang didoa kepada Nabi, didoa oleh Nabi SAW. Kemudian tak lama dapat anak, mengandung, dapat anak, melahirkan anak. Kemudian dalam hari anak tu dibawa kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk ditahnitkan. Ni kata sunnah ni, budak kecil ni lahir ni, elok ditahnitkan. Ditahnit maknanya belah mulut dengan manis, buah kurma ataupun madu yang mana manis. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang disertakan bersama bayi ini? Ia menjawab, ya. Ini beberapa biji kurma. Kemudian beliau mengambil biji-biji kurma itu, lantas dikunyah-kunyah. Terus diambil. Mana Nabi kunyah, sunnahnya orang yang mentahnitkan tu dikunyah. Dikunyah buah kurma tu supaya buah kurma tu hancur. Supaya lembut buah kurma tu. Jangan terus masuk sebiji dalam mulut budak tu. Cekik dah. Kena betul kaedah, kena orang yang tahnik kena kunyah kurma tu. Sunnahnya kunyah. Itu sebab kalau nak mentahnik ni cari orang yang apa? Cari orang yang alim, tutup guru, orang yang amalan baik lah, rajin baca Quran, apa lagi, rajin ibadah, supaya anak tu terkesan dengan apa, dengan amalan baik orang yang mentahnikkan budak tu. Tapi kita tak ada masalah kalau mak ayah dia nak tahnikkan anak dia, kan? Tak nak bagi orang lain, nak tahnikkan anak sendiri, tak apalah, kan? Nak bagi pada orang lain, siapa yang dia nak tahnik, tapi kena betul cara. Lalu bila dikunyah-kunyah tu, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi itu. Masukkan dalam mulut bayi itu dan diberi
Dalam kisah ni lepas ditahnik diberi nama Abdullah. Diberi nama Abdullah anak tu. Jadi tujuannya tahu untuk apa? Untuk bagi budak tu kuat hisap. Kuat menghisap susu. Satu sunnah Nabi SAW. Nak bagi budak tu kuat hisap susu. Budak kecil ni bila dibagi madu tu, terasa tangannya orang yang bagi tu dia menghisap. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lain pula, kita sambung ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari qala ibn Uyainah faqala rajulun min al-ansar fara'aitu tis'ata auladin kullahum qad qara'ul Qur'an yakni min auladi Abdillahil Maulud. Wa fi riwayatin di Muslim mata ibnun li Abi Talhata min ummi Sulaim faqala li ahliha la tuhaddisu Aba Talhata bi ibnihi hatta akuna ana uhaddisuhu faja'a faqarrabat ilaihi asha'an fa'akala wa syarib thumma تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغاضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطحت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخرج وأدخل معه إذا دخل فقد احتسبت بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا فضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو وبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. Maknanya
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ni riwayat daripada Bukhari. Riwayat lain lah. Daripada kitab hadis Bukhari. Dikatakan Ibnu Uyainah berkata, ada seorang sahabat Ansar yang berkata, saya melihat ada 9 anak yang kesemuanya telah pandai membaca Al-Quran. Anak siapa? Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Ada 9 orang anak. Yang dimaksud salah seorang di antaranya adalah Abdullah yang dilahirkan itu. Namanya, salah seorang anaknya nama Abdullah. Ya. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, sewaktu anak Abu Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada segenap keluarganya, jangan kamu sekalian menceritakan tentang peristiwa anaknya kepada Abu Talhah sebelum saya sendiri menceritakannya. Ya. Pasal dia nak jaga, takut seolah orang lain bagi tahu, takut terasa hati pula. Ya. Biarlah dia sendiri yang bagi tahu kepada Abu Talhah anaknya telah meninggal dunia. Ya. Ini cerita tadi, cerita yang sama lah, cuma riwayat lain. Kemudian Abu Talhah datang dan isterinya segera menghidangkan makan buatnya. Maka makan dan minumlah Abu Talhah. Setelah itu isterinya mengajak bercanda sehingga akhirnya sampai pada persetubuhan. Ketika isterinya tahu bahawa suaminya telah kenyang dan telah melampiaskan nafsunya, maka berkatalah isterinya itu, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu seandainya ada sekelompok orang yang meminjam sesuatu kepada salah satu keluarga pinjamannya? Maknanya lepas habis selesai layani Abu Talhah, kemudian barulah bertanya. Bertanya pun maknanya model kias-kias dululah. Bertanya kiasan dulu. Ya. Dan bagaimana pendapatmu seandainya ada sekelompok orang yang meminjam sesuatu kepada salah satu keluarga, kemudian orang itu meminta kembali pinjamannya, apakah pantas keluarga itu menahannya? Ya. Kemudian Abu Talhah berkata, tidak pantas. Tidak pantas maknanya tak patutlah, kan? Tak patut orang dah bagi pinjam, kemudian nak ambil balik tak boleh, tak bagi. Ya. Pandai je Ummu Sulaim ni. Ya. Dia tanya Abu Talhah tu. Jadi seolah apa? Allah dah bagi. Allah bagi anak ni pinjaman. Ya. Benda, semua benda lah yang kita ada ni semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba masanya Allah Taala nak tarik. Nak tarik pinjaman. Sama ada tarik pinjaman ataupun kita mati ataupun kita ada lagi hidup lagi, Allah Taala nak tarik. Ya. Anak kita ke apa ke, harta, itu merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talhah berkata tidak pantas, maksudnya tak patutlah. Ya. Isterinya berkata, relakan puteramu. Ya. Abu Talhah marah-marah. Mana bila disebut anak dia, kan? Abu Talhah marah-marah seraya berkata, kenapa kamu diam saja sejak tadi? Sehingga saya bergumul denganmu, barulah kamu memberitahukan tentang anak kita. Kemudian Abu Talhah pergi dan datang kepada Rasulullah SAW, kan? Menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW lantas bersabda, semoga Allah mengurniakan terhadap apa yang telah kalian lakukan tadi malam. Kemudian hamillah isterinya. Setelah itu Rasulullah SAW berpergian bersama-sama dengan Abu Talhah dan isterinya. Ketika kembali dan akan masuk kota Madinah, Ummu Sulaim tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maksudnya tak mampu untuk melanjutkan perjalanan dia kerana merasa sakit perut.
Maka beliau menahan Abu Talha untuk menemani isterinya, dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Abu Talha berdoa, wahai Allah, sesungguhnya saya sangat senang kalau keluar masuk kota di sini, kota dia bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tapi sewaktu saya akan masuk kota ditahan di sini sebagaimana engkau ketahui. Kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, rasa sakit perutku telah hilang. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Kemudian keduanya telah sampai ke rumahnya. Maka terasa kembali sakit perutnya itu. Kemudian Ummu Sulaim itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia berkata kepadanya, ini masa dalam keadaan mengandung lah. Dalam keadaan mengandung, pergi bermusafir dengan suaminya dan juga dengan Rasulullah SAW. Janganlah ada seorang yang bila melahirkan anak, bila Ummu Sulaim dah melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia berkata kepadaku, maksudnya berkata kepada Abu Talha, jangan Abu Talha ataupun Anas tadi, kalau riwayat yang pertama tadi Anas yang bawa anak dia kepada Rasulullah SAW. Jadi dikatakan oleh Ummu Sulaim, janganlah ada seseorang yang menetikinya, maknanya yang menyusukan. Dia tak bagi orang lain yang menyusukan anak tu, sebelum kau bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Pada pagi harinya saya membawa bayi itu ke hadapan Rasulullah SAW. Hadis ini masih ada lanjutan, mana ada sambungan pada hadis ini lagi. Dibawa kepada Nabi SAW untuk ditahnid. Jadi adat kalau orang Arab ni, adat bila bayi yang lahir ni, dia akan cari apa? Dia akan cari orang yang boleh susukan anak dia. Antara pada zaman Nabi SAW, siapa nama ibu susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah kan. Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni orang yang terkenal dengan orang yang baik, budi pekerti, orang yang tinggal betul-betul suasana kampung. Memang diorang ni, perempuan-perempuan dema ni lepas pada melahirkan anak-anak kecil ni, mereka akan pergi ke kota-kota Mekah mengambil upah. Upah untuk menyusukan anak. Itu yang bertemu dengan Nabi SAW tu. Bila dia tanya, kebanyakan mereka tanya, adakah ayahnya? Ada ke maknya? Maknya ada, ayahnya tak ada. Kalau orang yang pengambil upah tu, dia kata, siapa nak bayar upah aku? Nyusukan anak. Jadi terdetik di hati Halimatus Sa'diyah ni untuk menyusukan Nabi SAW. Kuat rasa dia nak nyusukan. Dia kata tak apalah, tak payah upah pun tak apa. Jadi berlakulah luar biasalah. Disebut sebagai, masa tu dia panggil bukan mukjizat, dia sebagai irhas kan. Maknanya perkara-perkara yang pelik yang terjadi sebelum daripada Nabi diutuskan menjadi Rasul. Jadi itu nak bagi tahu kita, yang pertamanya kesabaran. Kesabaran seorang isteri. Relax je isterinya. Dia tak nampak apa. Tak nampak kita tak nampak kelang kabut di hadapan suami dia. Kalau nak bagi tahu dah suami tenang, dah relax, baru bagi tahu. Itu yang pertama, kesabaran. Kesabaran tu penting. Cari pasangan pun pasangan yang sama juga. Yang penyabar, yang boleh terima segala ujian, cabaran. Yang keduanya tentang ni lah, tentang tahnid. Maknanya sunnah apabila bayi yang lahir ni ditahnidkan.
Dibelah mulutnya dengan kurma dan sebagainya lah yang manis. Kemudian pada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa shadidu bisura'ah innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, muttafaqun alaih. Ini biasa hadis dengar mana? Radio Aikim ya. Kalau biasa dengar Radio Aikim tu ada hadis ni ya. Hadis selingan lah. Selingan hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, yang bergusti. Ya. Bukanlah orang yang kuat. Dikatakan orang kuat bukanlah orang yang kuat bergusti. Ya. Tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada waktu marah. Orang yang bersabar ketika mana diuji. Ya. Mana dia tak cepat nak marah, nak melenting, ataupun dia buat tindakan-tindakan yang tak boleh memberi faedah. Ya. Jadi kena tenang dulu, kena sabar kan. Ya. Banyak cerita terjadi. Ya. Apabila dia tak boleh mengawal kemarahan dia buat sesuatu yang sesuatu yang tak baik. Ya. Dia pukul orang kan. Dia pukul orang tu tak sedar kan. Masa pukul tu seronok nak pukul orang. Kemudian orang tu sesedar orang tu dah tak bergerak lah. Dah mati. Dia kena, itu buat Nabi ajar kita sabar, banyak sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, kan? Ista'inu, minta pertolongan kamu kan. Minta pertolongan kamu dengan Allah Taala dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan sabar dan juga mengerjakan solat. Nak kata sabar ni dia apa ni? Sebanding dengan solat. Sabar ni sebanding dengan solat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang bersabar. Ya. Kemudian dua ayat yang selepas daripada tu ayat tentang ujian, ya. Kemudian ayat apa dia ayat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat. Sekiranya dia timpa musibah dan sebagainya, maka kena bersabar, ya. Kemudian hadis yang 23, ya. Wa an Sulaiman nabni Suradin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastambani wa ahaduhuma qadih marra wajhuhu wantafakhat awdajuhu. Faqala Rasulullah SAW, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha fadhahaba anhu ma yajid.
Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba anhu ma yajid. Faqalu faqalu lahu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Jadi Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, sewaktu saya duduk bersama dengan Nabi SAW, kemudian ada dua orang yang saling maki-memaki, di mana salah seorang di antara keduanya itu merah mukanya dan sangat bersih tegang. Mana marahlah. Bila maki-maki kan, ada yang ni, ada yang marahlah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimah yang bila kalimah itu dibaca nescaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Maknanya bila dalam keadaan marah tu baca kalimah ni, Nabi ajar. Jika dalam keadaan marah bacalah kalimah ni. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimah yang bila kalimah itu dibaca nescaya hilanglah apa yang sedang terjadi, iaitu bila ia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, nescaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang bertengkar itu, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh supaya kamu berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebab dah sampai marah, marah ni teruk-teruk, maki-maki orang ni, ini apa, dia dah apa, dah seolah-olah perkara tu dicampuri oleh urusan mereka, dicampuri oleh syaitan. Syaitan jadi apa? Batu api. Syaitan jadi orang yang ketiga. Dia bakarnya, dia bagi apa? Bagi bergaduh lagi teruk. Jadi jangan pula jadi cerita Piramli ya. Piramli. Ini kepada bapak kamu, ni kepada bapak kamu. Itu tanya, ini kepada bapak aku, ni kepada bapak kamu mana? Itu jangan jadi batu api, ya. Kita jadi orang apa? Orang yang mendamaikan. Jadi mendamaikan kedua orang yang bergaduh. Lebih-lebih lagi orang Islam yang bergaduh kena damaikan. Orang jadi batu api, dia syaitan. Kamu nak jadi syaitan ni apa? Kalau orang Arab dulu, orang Arab ni dia punya beza dengan kita punya bangsa. Beza kita punya bangsa, kita bangsa Melayu, dia orang bangsa Arab. Orang Arab ni memang terkenal dengan apa? Terkenal dengan suka bergaduh. Sikit punya hang bergaduh. Kita kata macam budak kecil. Macam budak kecil suka bergaduh. Kadang-kadang dekat jalan raya tu kan, orang ni nak masuk, lepas tu belaga kereta derang, keluarlah petumbuk betul bergaduh tu kan. Ada, tapi bagusnya memang ada orang melerai kan. Dia minta dia jadi batu api, ada orang melerai kan. Melerai kan, dia baca sallu alaihi itu dia usbur sabar. Tapi bila lerai tu, lerai habis itu. Lepas tu berpeluk dan cium pipi lah, selesai. Kan? Itu dia orang senang bergaduh, cepat panas tapi cepat sejuk. Macam tak ada apa lepas tu. Kan? Kita orang Melayu nak bergaduh, nak marah susah. Nak marah susah. Tapi kalau dah bergaduh, susah nak baik. Memang susah nak baik. Betul. Pendam atau simpan. Simpan dalam hati. Aku takkan maafkan sampai bila-bila kata. Itu kita orang Melayu. Payah nak marah itu bagus. Tapi bila dah marah, payah nak
memaafkan orang. Hadis yang ke-24. Dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menahan marah padahal sebenarnya ia bisa boleh melampiaskannya, maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu taala akan memanggilnya di hadapan sekian makhluk. Kemudian ia disuruh untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai dengan yang diinginkannya. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya. Ini orang yang berjaya menahan marah. Ya. Orang yang bersabar. Ya. Anugerah apa? Anugerah bidadari. Anugerah bidadari. Kalau dia ada apa cerita kan. Kalau orang perempuan tanya, kalau lelaki dapat bidadari, orang perempuan nak dapat apa? Kan? Dia kata riwayat kita dia dapat suami dia lah. Dapat suami dia kan. Antara bidadari ni kan, maknanya Allah Taala beri isteri dia. Isteri dia sendiri jadi bidadari. Ya. Adalah perbahasan tu. Saya tak ingatlah. Ada orang ceritakan perempuan nak dapat apa, takkan kami dapat bidadara kan. Daripada suami ya. 25 hadis yang 25 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, nasihatilah saya. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Orang itu berkali-kali minta nasihat kepada Nabi. Tapi Nabi juga menjawab, janganlah kamu marah. Itu pesan Nabi SAW. Ya? Mungkin Nabi tahu orang ni apa? Orang ni jenis cepat marah. Orang ni baran. Mungkin Nabi SAW pesan pada dia, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Kita kalau orang minta nasihat tu, kita bagi nasihat apa yang kurang pada dia. Kita nampak apa perlu dia perbaiki, kita bagi nasihat. Jangan orang minta nasihat kita, tak ada apa, okey kamu nak jaga hati. Okey kamu. Tapi memang minta nasihat ni memang antara amalan yang baik bagi orang Islam. Orang Muslim ni memang dalam kita pun baca surah apa? Surah Al-As. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, orang yang beriman beramal soleh, orang yang yang bersabar dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Kemudian hadis yang ke-26. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazadul bala'u bil mu'mini wal mu'minat wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu al-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan sentiasa mendapatkan cubaan baik di dalam dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga ia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membawa dosa. Ya. Okey, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila diuji oleh Allah SWT ni dengan ujian, dia bersabar. Dia bersabar. Jadi bila dia mati nanti menghadap Allah Ta'ala, dia tak bawa dosa. Kan? Maka Allah Ta'ala hapuskan dosa dia dengan Allah Ta'ala uji dia di dunia. Ya? Jadi penghapus antara bersabar ni, dia boleh menghapus segala dosa-dosa kita. Ya?
Jadi wallahu alam, cakap itulah. Kita berhenti pada pagi ni. InsyaAllah kita sambung pada masa-masa akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan apa kita bacakan hadis pada pagi ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Yang pentingnya Nabi nak ajar kita supaya kita ni sentiasa bersifat sabar. Apabila diuji, diuji apa, ditimpa musibah kepada kita. Dan sabar ni ada juga hadnya. Mana musibah pada Allah Ta'ala kita perlu bersabar. Ada tempat yang kita tak boleh bersabar, ada juga kan. Tak boleh bersabar seperti mana yang Nabi, yang Nabi ketika mana orang hina agama. Orang hina agama mana tak boleh duduk diam. Bukan berarti duduk diam itu bersabar. Mana kena ada tindakan. Tindakan untuk apa? Untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah hadis Nabi, ada orang ada orang hina macam peli-peli agama. Nabi merah muka Nabi. Merah muka Nabi, tanda Nabi marah akan apa yang orang tu cakap. Tapi dalam bab hak peribadi Nabi kan, Nabi kata tak apa kan. Hak peribadi Nabi boleh bersabar. Tapi kalau hak Allah kan, hak agama, itu Nabi tak boleh nak apa. Ada, kita kata apa, ada toleransi kat situ. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita bersama. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Aku lupa hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma futal 'arifin warzuqna fahman nabiyina واهدى المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.